Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sambung balik kita ni Sabilul Muhtadin. Fasal pada menyatakan naqa' dan fatrah. Fatrah itu suatu hal, yakni dia dimaksudkan dengan fatrah ialah yang tersaling dalamnya daripada mengalir darah, iaitu satu keadaan di mana terseling darah. Terseling darah kita akan uraikan apa ni. Dan tinggal dalam faras bekas darah sekira-kira jika dimasukkan ke dalamnya kapas, tinggal dalam faras, dalam faras tu bekas darah lah. Kalau masuk kapas ke dalamnya, nescaya kalau kita kemudian dikeluarkan, maka kelihatan bekas darah padanya gitu nah. Dan naqa' yang dimasukkan dengan naqa' itu ialah satu keadaan di mana terseling darah, terseling keluar darah dalam waktu tertentu, lepas tu dimasuk ke kapas dalam faras, tidak kelihatan lagi bekas darah, dan kapas tadi setelah dikeluarkan tetap berwarna putih. Itu dipanggil fatrah. Jadi nak panggil naqa' terbalik. Naqa' tu dia bersih, tak ada bekas darah. Fatrah tu ada bekas darah. Gitulah ayat mudah cerita dia. Naqa' yang berseling-seling tu pada saling-saling atau darah tu, maksudnya ada bekas darah dah. Dihukumkan haid dengan 3 syarat dah. Kalau tengok cek dekat kapas tu ada darah lagi, ya 3 syarat. Pertama, tidak bahawa tiada dilampaui daripada 15 hari, tak lebih daripada 15 hari. Kita kena agak haid kalau tak lebih daripada 5 hari. Kedua, bahawa tidak kurang dari sehari semalam ni. Jumlah dia tidak kurang daripada semalam. Maksudnya kalau kurang dari sehari semalam, kira bukan haid lah. Haid ni kira lebih daripada sehari semalam. Cek tu ada lagi dah, paling kurang lah. Dan ketiga, bahawa naqa' itu lebih daripada fatrah. Yang di antara haid, fatrah di antara haid, dengan tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya naqa' tu lebih daripada fatrah, lebih daripada waktu suci ni. Waktu kotor ni. Naqa' tu suci, fatrah tu kotor lah. Lebih daripada fatrah, jadi kira suci lah. Okey. Darah yang keluar antara darah anak-anak yang kembar itu adalah darah haid jika diperoleh syarat. Tahu kan anak-anak yang kembar tu kan segapo lah. Demikian juga darah yang keluar sesudah keluar anggota yang bercerai dari anak-anak yang dari perut. Kon ni dia maksudnya dari perut tidak. Okey, bukan budak tu dah. Darah yang keluar sesudah keluar anggota yang bercerai dari anak-anak yang dari perut itu iaitu darah haid. Maksudnya baby dah. Bila dia dapat syaratnya bukan termasuk darah nifas, kerana keluarannya sebelum kosong rahim dan anak-anak. Inilah maksudnya haid ni dalam keadaan dia mengandung, tak kira ada anak kembar ke. Bercerai dari anak-anak dari perut ke, dia kira darah haid lah. Maksudnya ikut mazhab kita ni. Dia kira ada haid
ketika mengandung ni, gitulah. Jadi kalau keluar dah selepas beranak, dia panggil nifas. Selagi tak beranak lagi, dia panggil haid kalau keluar darah. Ikut masalah itu dah, masalah ambali ke apa tak, dia kira dia beranak mengandung ke, itu akan jadi haid lagi lah. Itu kena istihadah. Tapi gitulah ikut pengajian, kalau mengaji biologi, gitulah keadaan dia tak akan jadi haid kalau dia ada baby dari perut. Okey. Dan demikian juga darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil. Maka darah haid adalah darah haid apabila terdapat syaratnya seperti terangkan dahulu. Syarat-syarat sebelum ni lah. Kira ada darah haid mengikut mazhab kita. Tapi kita kira pendapat tu ditinggalkan lah. Kita mengaji bio ke apa, ke doktor ke apa, yang akan kata haid ni dia apabila darah haid ni keluar sebabnya rahim tu tidak dipersenyawa, tidak ada baby. Yang akan luruh, yang akan jadi basi, yang akan luruh gitulah. Luruh tu jadi darah haid je dah. Atau kosongkan balik untuk keluar rahim yang bagulah, tempat darah apa ke, tempat yang untuk pembesaran baby bagulah tak. Pasal tak guna tu. Dia hanya bersedia untuk kehadiran bayi, tiba-tiba tak ada bayi, akan luruh lah, gitu maksud darah haid ni. Jadi apabila orang tu mengandung, tak ada darah haid. Asal darah tu tidak luruh dah. Tu kaedah orang ngaji dah. Kalau tubik juga ada darah, bukan darah haid lah. Kita kena terima hakikat ni. Dah mana pun dah. Mazhab Syafi'i terima hakikat. Dan kita setara mana pun, memang pengajian kedoktoran ni. Itu hakikat yang dimaksudkan dengan rahim. Dengan darah haid ni, iaitu keluar daripada darah orang yang sihat. Daripada rahim ni tidak digunakan, darah tu tidak digunakan untuk menyambut kedatangan bayi, maka dia akan luruh. Gitulah. Okey, fasal pada menyatakan nifas pula. Kita akan bincang bab nifas pula. Yang dimasukkan nifas menurut syarak, iaitu darah yang keluar sesudah kosong rahim. Rahim tu tak ada baby nak, kosong peranakan. Dan anak-anak, kosong rahim dari anak-anak lah maksudnya, atau gumpalan darah, ataupun mu'allaqah dah, gumpalan darah, ataupun mudghah, gumpalan daging. Dan sekurang-kurang nifas itu sekejap. Sekurang-kurang nifas tu satu lahzah dia, sekejap saja. Dan sepanjang-panjang waktunya 60 hari. 60 hari itu maksimum. Dan ghaliknya, kebiasaannya 40 hari. Ghaliknya 40 hari. Sesuai dengan hasil penelitian Masyik. Di Masyik ini je, mengikut zaman dia tu, dia tanya Tino kau apa tak bida ke apa, gitulah. Jadi kalau kita ada kajian terbaru yang lebih saintifik ke apa, kita boleh ambil pendapat tu lah. Gitulah. Jangan taksub pula dah. Okey, seterusnya. Lepas tu dia kata diharamkan kerana nifasnya seperti barang yang haram disebabkan oleh haid lah, sempurna haid. Kerana nifas itu darah haid yang terkumpul. Yang boleh gitu lah. Dia kata sebab haid, darah nifas tu, jika anggap tu haid tu darah yang terkumpul dahulu dah. Daripada sebelum ditiupkan bayi, sesudah ditiupkan roh bayi, darah itu menjadi makanan bayi dah. Dia bukan dari darah makanan bayi dah. Dia salur kita belajar, kalau kita belajar bayi dia seluruh dia makan itu suku pula dah. Cuma dia membantulah untuk proses pembesaran bayi itu, tapi nak kata makan dia tidak juga. Tak apalah dah. Tapi terdapat perbezaan antara nifas dan haid. Kata ada beza. Jadi dia anggap tu, tu kata darah haid tu bila lagi tu masa pasal yang anggap darah tu ada lagi dah. Dia kumpul pula darah haid dah. Sebenarnya tidak gitu dah, tidak gitu. Rahim ni untuk menyambut kedatangan bayi, dia tak akan ada darah haid situ dah. Atau anggap mazhab kita gitulah dah. Nifas ni bukan darah haid tapi darah, ya biasalah darah. Dia akan ada darah
bersama-sama kelahiran bayi itu, dalam rahim dia pun ada darah. Jadi dia anggap tu kumpulan darah haid tak ada. Tapi dia kata ada beza lah nifas dan haid ni. Dia kata haid ni hubungannya dengan iddah perempuan yang ditalak dan rahimnya kosong dari kehamilan. Dah. Dalam dua ini tidak ada hubungannya dengan nifas. Jadi ia tak ada kaitan dengan nifas, dia segitulah. Istibra'. Dah. Istibra' ni suci rahim ni daripada nak tentukan suci rahim ni dia kena guna istibra', iaitu kena 3 kali suci ke ataupun 3 kali. Itulah panggil salah satu kuruk dah. Dah. Nak faham tu lah. Jadi hubungannya tidak ada hubungan lah di segi ni lah. Kerana sudah dianggap selesai iddah dan kosong rahim sebelum nifas. Dengan semata dilahirkan. Dia lahirkan, tak ada lah nak dia habis. Bila lahir baby tu yang habis dan iddah dia, maka dia boleh nikah lah dah. Dan lagi perbezaannya bahawa sependek-pendek waktu nifas, dia tidak menggugurkan menghapuskan kewajipan solat. Nifas ni habis dia kena sembahyang dulu dah. Kerana masanya hanya sedikit, tidak dapat diselesaikan solat pada waktu itu. Berbeza dengan sependek-pendek waktu haid. Jadi haid ni ya lidah ni tak paling kurang saya sebenarnya dia kena haid dia. Tapi iddah ni tak ada dah. Apa beranak apa keringat tak ada, boleh maya dah. Okey. Permulaan waktu nifas atau awal nifas adalah mengiringi kelahiran. Mengiringi beranak. Ini jika keluar darah nifas itu mengiringi keluar bayi. Adapun tetapi jika tidak mengiringi keluar bayi, jika tiada mengiringi akan dia dah, tidak iringi keluar bayi dah, maka awal nifas tu dari keluar darah. Tak kira dah agak-agak keluar dah. Lepas-lepas tu dah. Dan berdasar kepada apa ini, maka masa naqah yang antara keluar bayi dan keluar darah itu masa suci dah. Tak ada darah. Tidak terhitung dari masa nifas. Tak kira masa nifas dia kata dah. Ini jari-jari berlaku dah. Maka bagi perempuan yang nifas di malam masa itu berlaku hukum seperti perempuan yang suci, wajib atasnya mandi wiladah pula dah. Ini perbincangan mandi wiladah ni dah. Dah. Ini pun jadi masalah. Masa kita je bicara suku lah. Wiladah ni suku, beranak. Nifas ni suku dah. Dan sembahyang dalam masa itu wajib atasnya mandi wiladah dan solat dalam masa naqah itu dah. Tapi masa naqah tu suci dihitung dari 60 hari. Seperti yang dikatakan oleh Bulqini. Demikianlah tersebut dalam Tuhfah. Itulah dah. Mandi wiladah ni soal suku. Ada orang bicara pun niat ke mana dah. Niat wiladah kau niat nifas, kita bicara dah sebelum niat ni dah. Niat mandi wajib pun tak apa. Dah satu pusing. Tak sedap mai. Salah satu pada wiladah pun tak apa. Nifas pun tak apa. Benda tu tahu benda tu wajib. Sudah lah. Dia jadi bicara pula. Jadi waswah pula dah. Oh kau tak niat. Salah ni tak niat wiladah lah dah. Tak perlulah dia dah. Okay, masalah. Kalau tidak lihat darah nifas sedikit juga, kalau tak nampak darah nifas sedikit juga pun tak nampak langsung, apakah boleh suami melakukan senggama dengan isterinya sebelum mandi atau tayamum pula? Bicara pula. Ya. Syihabul Ramli dah. Syihabul Ramli ya. Berkata, suami boleh melakukan senggama dengan isterinya sebagai bandingannya
melakukan senggama terhadap perempuan yang berhadas jenabah. Jadi jenabah ni tak mandi pun boleh lagi. Kata tu, ya kiyah gitulah. Ada kiyah pada haid, ada kiyah tidak pada bukan haid lagi ni kan tak? Bila dah. Kalau darah nifasnya tidak keluar melainkan sudah 15 hari. Darah nifasnya nampak keluar 15 hari. 15 hari baru keluar darah nifas. Atau yang lebih. Lebih daripada 5 hari. Selama itu tidak keluar sedikit jua pun darah nifas. Tak lebih langsung darah nifas. Maka darah yang keluar pada waktu itu termasuk darah haid, bukan lagi darah nifas. Kira habis. Jadi lebih pada masa tu bukan lagi darah nifas, tapi darah bukan darah haid lah. Anak timbul beranak awak gitu lah dah. Baru beranak ngandung pula dah. Gitulah ceritanya. Pasal dia ada yang cepat mari darah haid tu, bermakna dia telah bersedia untuk menerima persediaan yang barulah gitu lah. Sihat lah kata tak. Okey. Darah nifas yang melampaui 60 hari dah. Sama dengan darah haid yang keluar melampaui dari 15 hari. Dan diberlakukan hukum perempuan mustahadah. Jadi yang maksimum dia 60 hari. Kalau lebih daripada 60 hari, kira hukum mustahadah lah. Lepas haid ada mustahadah, ataupun antara haid tu ada mustahadah. Lepas nifas pun kalau lebih 60 hari tu mustahadah. Hak ghaliknya biasa 14 hari. Itu biasa normal, sihat. Dan diberlakukan hukum perempuan mustahadah. Maka dilihat apakah ia untuk pertama kali nifas atau sudah pernah nifas. Ada nifas adat dia atau kebiasaan dia. Apakah sifat darah nifas yang keluar dapat dibezakan atau tidak? Dan sudah pernah nifas, apakah ia ingat kebiasaan nifas atau lupa dah? Bicara pula. Ingat atau lupa dah? Maka dikembalikan yang baru kepada yang dapat dibezakan sifat darah, kepada yang dapat dibezakan yang lama dah. Jadi bezakan sifat darah, mana kuat, mana lemah kan? Lebih 60 hari kau tengoklah. Lepas 60 hari tengok. Darah dulu guana, darah lain guana dia beza. Kalau darah yang kuat qawi itu tidak melebihi dari 60 hari. Dan di sini berlaku yang tinggal dari segala syarat perempuan yang dapat dibezakan darahnya. Apabila dia tak lebih 60 hari kalau darah kuat tu tidak lebih dari 60 hari, nampak lah. Dah beza dia dah. Jadi syarat tamyiz tu boleh pakai lah. Perempuan yang dapat beza darah. Dan dikembalikan baru nifas yang tidak dapat dibezakan darah nifasnya kepada sependek-pendek masa nifas yang sekejap. Jadi kalau boleh beza, kena kira hari terakhir beza tu dah. Kalau tak boleh beza, you kena kira sependek-pendek masa nifas yang sekejap, macam kita bicara dulu lah. You kena berhati-hati, ikhtiar je panggil tu. You kena ambil darah haid yang paling ringan lah kalau haid dah. Itu sehari semalam. Nifas pula yang paling sekejap. Tapi sekejap dia lahzah lah. Seketika payah nak. Dan dikembalikan yang telah pernah nifas lagi darahnya dapat dibezakan sifat darahnya kepada tamyiz. Kalau dia boleh beza sifat darah, ia kena tamyiz. Kita boleh kira paling pendek dah. Bukan kepada kebiasaannya, bukan kepada adatnya lah. Dan dikembalikan pada
Dan dikembalikan pada yang pernah haid nifas yang darahnya tidak dapat dibezakan. Itu ada adat dia tapi tak boleh beza sifat darah. Kepada kebiasaannya tidak boleh dapat bezanya kepada kebiasaannya lah. Jadi kalau tak biasa sifat darah, dia kena pergi pada kebiasaannya dah. Jika ia ingat dari kebiasaan itu akan tetap berlaku padanya. Jadi kalau ia ingat ghalib dia nifas 14 hari ke, dia pakai waktu dah. Jika tidak berubah walaupun sehari dia, hak ghalib dia hak kebiasaan dia nifas dia. Dan jika pernah berubah, berlakulah perincian yang terterangkan dahulu. Kalau ia beraja berubah tak sombong. Haram beranak pertama 14 hari, anak kedua 30 hari, anak keempat 60 hari ke apa, jadi dia tak serupa tu kena bincang banyak kau lah, seperti pada bakhir lah. Dan perempuan yang mutahayyirah, mutahayyirah bengong dah. Mutahayyirah ni lupa dah. Yang itu lupa akan kebiasaan nifasnya, maka wajib atasnya melakukan ihtiyat. Ihtiyat pula dah. Ihtiyat wajib kita bicara ni lah, kena berhati-hati. Ambil paling pendek, paling lama gitulah. Syahadan. Syekh Abu Sa'laki telah disebutkan oleh Syekh Abu Sahla Sa'luki. Abu Sahla Sa'luki mengatakan hikmah dari sebab terpanjang waktu nifas 60 hari tidak lebih daripada itu, tidak lebih daripada 60 hari itu. Katanya dah, bahawa air mani dalam rahim perempuan dapat tinggal selama 40 hari. Kata gitu pula. Ini mana tak ada dah. Boleh berhenti 40 hari boleh hidup dia. Kemudian baru berubah menjadi 40 hari lagi, berubah menjadi daging. Kata berubah jadi 40 hari lagi, kemudian maka berubah lagi menjadi daging. Ini pendapat mazhab kita kan. Ada hadis ya kan. Dan 40 hari berikutnya baru tiupkan roh. Ini pakarnya 120 hari dah. Ada perbincangan anak ni kalau mati dia kandungnya umur berapa dia mati dah. Kalau mati lepas 4 bulan dah, 30 darab 4 120 hari tu. Atau 40 darab 3, mana nak 40 hari darab 3 dah. 40 darab 3 120 hari tu. Maka dia kena itulah ada kena mandi ke apa lebih kurang dah. Lebih kurang tu tidaklah tidak ditiupkan roh, maka dia tidak hiduplah. Dia mati kalau dia mati kurang daripada 120 hari katalah. Lebih kurang daripada 4 mati dalam kurungnya kurang daripada 4 bulan kata dah. Ini perbincangan benar. Tapi ada model ni ada bincang pula dah. Dia kata bukan 40 hari betul. Bukan 40 hari darab 40 hari tu serentak ni. Pasal sebulan lebih tu 40 hari tu telah terbentuk berlaku hak benda-benda kita bincang ni. Wallahu a'lam lah. Maka adalah lama masa tetapnya dalam rahim hingga sampai kepada masa tiupkan ruh. Itu 40 hari lah. Jadi 4 bulan dah tiupkan ruh itu 4 bulan dah. Maksimumnya 4 bulan dah. Dan darah haid berkumpul dalam masa itu, katanya 14 hari tu kumpul lagi lah. Maka apabila sudah tiupkan roh ke dalam tubuhnya, tidak lagi darah haid berkumpul, kerana setiap darah yang keluar dimakan oleh janin yang ada dalam rahim. Itu mengikut pendapat kita. Tiupkan jadi kalau apabila sudah ditiupkan dalam rohnya, jadi dia tak ada darah haidnya. Kerana tiap-tiap darah yang keluar, kanak-kanak tu makan dalam rahim. Kata gitulah mengikut pendapat syekhnya. Maka jumlah waktu berkumpul darah haid dalam 4 bulan itu 60 hari. Jadi masa 4 bulan dalam berkumpul darah haid, dia kata 40 hari atau tak? 60 hari. Kerana diperhitungkan perempuan itu haid pada masa terpanjang ialah 15 hari,
Inilah sebabnya terpanjang waktu nifas itu 60 hari. 15 darab. Berapa kali? 4 lah. Begitu kali tak? Jadi 60 hari dah. Allah a'lam lah. 15 darab 2 lah. 15 darab 2 lah. Okey lah. Okey, apa yang diterangkan lepas ini wajib bagi perempuan mempelajarinya, baik yang mengenai hukum haid, istihadah dan nifas yang sangat diperlukan oleh kaum wanita. Jadi perempuan ni kena belajarlah, ni wajib ni. Maka kalau suaminya mengetahui masalah ini, maka suami wajib mengajak isterinya. Dan jika suami tidak tahu, dah wajib bagi suami mengizinkannya untuk belajar. Nah, jadi wajib memulanya suami belajar, alim kena ajar bini dia. Dan kalau suami dia tak alim ataupun tak ada masalah dah, mesti dia bagi keluar, wajib dia bagi keluar untuk belajar kepada orang yang alim lah. Lebat ini. Dan haram mencegah isterinya terkecuali kalau suami sendiri yang belajar. Jadi haralah nak halal bini ni. Dan kalau tok lelaki, kecuali tok lelaki belajar, bini dia duduk rumah lagi. Tok lelaki belajar ngarah tak ke apa, lepas tu klik rumah belajar. Dan nantinya akan mengajak isterinya apabila pulang ke rumah dah. Maka dalam keadaan ini janganlah isterinya keluar baru belajar kepada orang lain pada tok lelaki yang belajar dah. Gitulah. Dia kena taat tok lelaki dia, tak payah dia keluar untuk belajar, kerana tok lelaki tu boleh belajar dah, dia boleh belajar lepas ni. Itulah beberapa perbincangan tentang darah nifas dan sebagainya. Dan benda ni pun kalau kita boleh baca dalam bab sains, ada kajian yang lebih spesifik, kena pakar lah. Kalau dia boleh beza dengan saintifik, pasal benda ni tetap juga berkaitan dengan apa yang berada dalam kandungan rahim. Dan kalau ada kajian spesifik, kita pakai betul. Contohnya sepakat dah lah ni nak perubatan lah ni tidak ada lagi darah haid apabila mengandung. Kita terima hakikat tu lah. Kita nak tak asum mazhab kita selama apa Syafi'i pun telah jadi sepakat para doktor. Jadi kena terima. Kita kena ikut mazhab lain lah, macam mazhab Hambali dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.